pergi keluar pada tanggal 9 Hijrah tu. Artinya selepas pembukaan Kota Mekah. Kota Mekah dibuka semula di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW tahun 8 Hijrah. Apa berlaku tuan, ibu dan ayah sekalian? Ialah Nabi memaklumkan pada sahabat dan terkumpulnya 30,000 orang tentera Islam, anggaran lebih kurang 30,000 orang. Termasuklah pelbagai jenis. Ada orang tua, ada orang muda dan sebagainya. Nak lawan siapa? Lawan kerajaan Rom. Pimpinan tentera yang banyak. 250,000 orang. Rom Byzantine. Eastern Rome. Ataupun Rom Byzantine. Yang memimpin menakluk dunia waktu itu. Jajahan pimpinan dunia waktu itu. Anggaran 5,700,000 km lebih. Ataupun keluasan yang amat besar. Pemerintahan Rom ketika itu. Okey. Dan ketika Nabi kumpulkan sahabat-sahabat Nabi ni, maka sudah tentulah apa tujuan. Nak maklumkan lokasi peperangan, macam mana tempat yang kita nak tuju tu, musim panas. Dan Nabi juga mengesyorkan beberapa konsep pengorbanan. Pengorbanan harta dan sebagainya. Jadi, dia kerana perang Tabuk ni perjalanannya panjang, ceritanya pun panjang. Takkan Ustaz nak boleh sampai habis semua. Nanti mungkin tak sempat. Apa pun kita ringkaskan dalam bentuk sudut iktibar dan pengajaran. Baik. Tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, pada surah Taubah. Surah Taubah ni surah yang biasa kita hafal. Ibu dan ayah, saudara dan saudari sekalian, para tetamu Allah dah hafal ke surah Taubah? Ada kata Ustaz, belum lagi. Tapi ada yang kata dah hafal dah sebahagiannya. Orang tak kenal surah Taubah kerana biasa kita gelarkan surah Taubah ni surah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin. Surah laqad ja'akum. Pada hujung surah Taubah ni ada dua ayat yang mengikut tafsir Al-Imam Tabari, Al-Imam Jalalain rahimakumullah, ianya turun di bumi Madinah, turun bumi Mekah. Manakala ayat pertama sampai ayat sebelum dua ayat terakhir dalam surah Taubah, ianya turun di bumi Madinah. Yang lain tu turun di Mekah. Itu di hujung ayat itu. Jadi semua hafal ke surah Taubah? Ya, ada sebahagian mereka yang hafal beberapa ayat dalam surah Taubah, dua ayat akhir. Bagi amil, pengutip zakat, biasa dihafal ayat dalam surah Taubah. Uzmin amwalihim sadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah Taubah. Wa tusalli alaihim innahu sakanun lahum. Itu antaralah kalau amil zakat, biasanya kat wilayah kat Selangor, biasanya mereka hafal surah itu sebagai dalil untuk pembuktian mengutip zakat. Jelas kan? Baik. Surah Taubah ni juga mengandungi pelbagai peristiwa-peristiwa yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi untuk pagi ni, saya nak bawa dalam tajuk tafsir sirah dan juga fiqh sirah. Saya sebut tadi rujukan dia dalam kitab Al-Quran, hadis Nabi dan sebagainya. Maka kita tengok kepada beberapa perkara. Satu, tentang iktibar dan pengajaran dia. Kena iktibar dan pengajaran. Iaitu apa yang disebut sebagai manajemen pengurusan masa. Surah Taubah, muka surat 194 ayat 46. Bawa sekali sebelah kiri. Bawa sekali sebelah kiri surah Taubah ayat 46 muka surat 194. Itulah cara saya kuliah. Saya kuliah ni, jadi tuan-tuan kalau datang kuliah, mungkin hari jemputan, gantian dan sebagainya, tak apalah. Maka kita lihat apa berlaku ya tuan, ibu dan ayah sekalian, tentang pengurusan masa. Maksudnya nak keluar, nak bergerak. Nabi hanya menyebut lokasi, siapa musuhnya, bagaimana rintangan yang akan dilalui, dan dia sejuk keluar Madinah itu terpulang kepada masa masing-masing. Masa-masa masing-masing. Sebab tu Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Taubah ni, walau aradul khuruja
la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu imbi'asahum fasabbatuhum wa qila qudu ma'al qa'idin. Sadaqallahul azim. Iaitu tentang bagaimana kalau sekiranya Allah kehendaki mereka untuk keluar. Siapa mereka ni? Yang keluar perang ni, ada isunya ialah, terjemahan dan maksudnya ialah, sekiranya mereka nak keluar. Kalau benar mereka nak keluar lah. Tapi Allah tak benarkan. Ada mereka yang hatinya buruk, perangainya jahat. Ada sebaliknya mereka ni berlakunya perkara-perkara yang mereka acah tak acah je. Ya tak ya je. Orang kampung saya panggil ya tak dititik. Ya tapi tak titik. Ya. Ya huruf Jawi tu ada titik dua ya tu. Ya tak dititik. Betul ke confirm ke tak confirm? Tu dia. Jadi dalam perkara itu, maka Allah menyebut walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin kariyallah. Ada perkara yang tersembunyi di situ ialah Allah tidak suka. Sebab mereka pergi pun tak ada makna. Sebab mereka pergi pun ada tujuan. Sebabnya mereka pergi itu bukan ketujuan apa. Tujuannya supaya jangan orang ejek mereka. Mereka duduk dekat bumi Madinah. Dan mereka kata kami terlibat juga dengan peperangan. Itu tujuan dia. Dan tujuan pula mencari sebab. Apa kesalahan-kesalahan Nabi SAW. Ini siapa kerja ni? Kerja siapa ni? Kerja orang munafik lah. Ya kan itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat 46 surah Taubah ini. Walau aradul khuruj. Kalau nak keluar ke bumi. Daripada bumi Madinah ni. Sebab mesti keluarlah. Sebab nak keluar ikut serta Nabi. Grup, by grup, kumpulan Nabi keluar. 30,000 orang ni. Manajemen masanya masing-masing lah. Nak keluar lambat ke? Yang penting kena keluar. Kalau kata ketua kata, hari ni jemaah Masjid Sabirin kita keluar nak pergi satu tempat. Lepas waktu duha nanti atau buat jangkaan masa duha 10 pagi bergerak. Kumpul kat sini contohnya gitu. Kumpul lah. Tunggu jangkaan nak pergi 20 orang. Yang datang baru 2 orang. Tunggu ke 10 tak sampai lagi. So apa tindakan kita buat? Maklumkan dululah, maklumkan. Waktu sekarang bolehlah WhatsApp kan. Tapi nak 30,000 orang nak WhatsApp macam mana? Maksudnya begitulah nak maklumkan. Maka bebas bergerak masa. Nak pergi seorang boleh, nak pergi berdua ke, berkumpulan ke tak kisah. Tapi pukul 10 jalan on dalam gitu. Nabi bergerak. Jadi kerana itu tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, kita dapati dalam persoalan masa dan arahan ni, dalam fiqh sirah, pengajian faham fiqhnya, sirahnya itu, bila sebut oleh Rasulullah ni, bukan wajib ni, ada orang yang dia ada touching, ada sentuhan jiwa dia. Bila ketua sebut je, pimpinan sebut je, dia akan melaksanakan sam'an wa ta'ah. Sami'an wa ta'ah. Kami dengar dan kami patuh. Tak ada argument, tak ada bantahan-bantahan. Ini orang yang hebat iman dia. Nak mencapai orang macam ni, orang yang sabar, orang yang imannya kental dia hebat. Tak ada dia peduli dah, siapa-siapa pun. Melainkan dia taat pada Allah dan Rasul. Walau macam mana pun, susah payah ke macam mana, nak korban, nak keluar berjalan kaki tu, menuju ke bumi Tabuk, bukannya kerja-kerja mudah. Dikatakan Nabi sampai pada bulan Rejab, pada 9 Hijrah di Tabuk, Nabi balik ke Madinah pada 26 Ramadan. Pada tahun yang sama. 9 Hijrah. Jauh pergi dan balik jalan Nabi. Baik, oleh kerana itu tuan-tuan, ibu dan ayah, saya sebut tadi, iktibarnya pengurusan masa dan pengorbanan harta. Pengorbanan harta di banyak. Ada orang yang keluarkan harta dia. Tanya pula, yang kaya tanya. Orang-orang yang kaya sedia berbakti kepada orang yang susah, yang miskin. Bangun Abdul Rahman bin Auf, bangun Osman bin Affan. Tanya, ya Rasulullah, apakah? Bahkan bukan tanya saja, mereka ni orang yang hebat. Sebelum tanya, Nabi tanya, Nabi sebut mereka dah infakkan harta dia. Infak ni continuous. Berulang-ulang, bukan kali itu je. Banyak kali dah buat. Pada perang Ubadah lagi, perang Uhud, banyak siri peperangan mereka korbankan harta. Tapi tak pernah mereka jatuh miskin pun. Ini pembuktian di sudut fiqahnya, fiqh sirah ialah,
Sesiapa yang mengeluarkan harta ni tak jadi miskin. Boleh faham ke tu? Boleh jelas ke tu? Maksudnya begitulah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kita keluarkan tu Allah akan gantikan. Dalam surah Sabah Allah sebut, sesiapa yang keluarkan hartanya, Allah tak akan jadikan dia miskin dan susah. Apa kedana tak ada. Kita pagi-pagi datang subuh ni, sembahyang subuh okey dah. Tapi infaknya kurang. Masuk tabungnya kurang. Jarang-jarang. Sedangkan duit ada tu. Saja datang ke masjid surau ni, ataupun tempat yang baik, kita tak bawa apa-apa pun. Bukan kita nak belanja utianan, nak ngetih pagi ni, dah. Masuk tabung tu. Pagi-pagi dah kita dah keluarkan. Allah sebut, fahuwa yukhlifuh. Maka Allah lah yang akan balas ganti balik. 130 juta tu bukan senang. Senang Osman keluar untuk harta yang berupa unta-unta tunggangan, kuda-kuda disediakan, bekalan, ration makanan untuk para sahabat pergi ke perang Tabuk. Abdul Rahman bin Auf keluar beberapa uqiyah perak dia keluarkan. Umar bin Khattab keluar separuh hartanya. Abu Bakar keluar harta dia. Tapi ada juga yang tak dapat nak keluarkan harta. Orang kaya senanglah. Ni yang hebatnya orang ada duit ni. Dia boleh keluar duit bila-bila masa je bagi dia. Tak ada masalah bagi dia. Tapi adakah maksudnya bila seruan itu hanya kepada orang-orang yang kaya saja? Tak. Kita orang-orang yang tertentu tu, yang susah ni, kedapatan duit pendapatan berapa sangat? 3,000, 2,000. Tambah mereka yang miskin dan susah ni, pendapatannya, gaji berapa sangat. Nak keluar harta dia? Ya, dia ada nak keluar harta. Tuan-tuan, ibu dan ayah tengok ayat dalam Al-Quran. Dalam surah Taubah ni. Sampai peringkat ayat 92 muka surat 201. Ini kisah seorang sahabat Nabi dalam tafsir menyebut seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mu'aqil Al-Muzani. Dia tahu kewajipan perang pergi Tabuk ni. Maka dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami ni bukannya orang senang ya Rasulullah. Kami bagi jaminan diri kami ni. Ada tak mana-mana yang mereka nak pergi perang ni boleh tumpang kenderaan mereka. Kami nak tumpang lah. Kami tak ada duit. Kami ada diri untuk dikorbankan. Ada orang buta. Abdullah. Bagaimana Abdullah Maktum dan rakan-rakan lain. Mereka korban diri. Tanya Rasulullah boleh pergi. Aku kena pergi ke Rasulullah. Tanya pula. Orang tua tak larat. Pun sama juga. Yang mereka yang mempunyai kesakitan, masalah kesihatan. Mereka tak wajib bagi mereka. Tapi yang orang sihat, orang yang berupaya, pergilah. Termasuk Abdullah bin Mu'aqil Al-Muzani. Rahimakumullah. Dia bertanya pada Nabi, ada riwayat mengatakan, ayat 90, 91, 92 tu. Laisa 'alal du'afa wa 'alal marid wa 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun harajun idza nasahu lillah wa rasuli. Kalau betul dia boleh ada sakit apa sebagainya, ada kemudaratan sebagainya, kalau betul dia boleh nasih, dia boleh dapat nasihat yang kata mana kita tak keluarlah begitulah. Maksudnya wallahu alam. Tapi ada orang yang mampu badan sihat fizikal dia. Mereka jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi wa tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ayat 92 surah Taubah muka surat 201 ni, apa yang ada Quran tu tanda yang Quran sendirilah akan datang kalau ada rezeki Yang tagging dia punya tagline dia wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, dan mata mereka mengalirkan air. Oh tuan-tuan, sampai tahap begitu. Iktibar penjara perang Tabuk ni, ada orang yang tak dapat keluarkan harta dia. Tak dapat keluar harta, tanya Nabi, ada tak? Nabi kata la ajidu, tak ada dah. Pun dah full space, semua tak ada dah. Semua unta-unta, semua kenderaan ni. Dikatakan suatu ekor unta dinaiki oleh 18 orang tentera Islam secara bergila-gila. Bukan satu masa.
Itulah 900 ekor untuk dah supply oleh Uthman bin Affan. Perjalanan jauh tu, satu ekor dijangka. Anggaran satu ekor untuk 18 orang kongsi. Jadi Nabi kira-kira, ikut kiraan lah, nak pergi perang. Bukan perang saja, dah kira siap. Itu di pihak tentera Islam. Tentera Mesyikin bersama Hercules Byzantine. 6 bulan sebelum perang Tabuk, mereka dah cuti dah. Rehat, ambil time, ambil masa buat exercise. Fill up dia punya stamina sebagainya. 6 bulan sebelum perang Tabuk. Tentera Islam dah buat dah kiraan. Rasulullah buat kiraan dah. Maka Nabi kata, la ajidu ma ahmilukum. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Tak ada kenderaan dah untuk bawa kamu ni. Bawa sekali. Memang betul lah. Secara volunteer, sukarela nak pergi. Tapi soal sukarela nak pergi ni, memanglah boleh. Tapi kenderaan dah tak ada, dah tak cukup dah. Tiba-tiba orang ni, kata riwayat mengatakan Abdullah Al-Muzani, ada kata Safal bin Safal, dia kata apa? Dia kata dengan penuh hatinya yang hibur, hingga menitiskan air mata ni. Oh ni tuan-tuan, ibu nak ya. Kita lihat pengajaran hidup kita ni, mana ibadah yang kita gagal buat, tiba-tiba menitiskan air mata tuan. Ada tak orang datang kuliah subuh, solat subuh jemaah, tak pergi sekali menitis air mata? Gagal bagi RM10 dalam tabung Masjid Sabirin. Setiap hari. Kalau dia boleh buat RM10, RM10. Kalau yang kaya RM100, RM100, RM1000 lah. Dasar kemampuan dia, ability dia. Tiba dia gagal buat satu hari, menitis mata dia. Ada tak orang yang nak buat taja untuk tajian moral bagi Masjid Sabirin bila dia offer sekarang ni oleh pihak jawatankuasa masjid? Maka mereka kata, tahun lepas aku dah buat dah. Tahun ni relax lah bro. Relax lah bro. Atau berehat dululah. Tahun lepas aku dah buat. Kan. Tiba dia tak buat tahun ni, kawan-kawan lain buat. Maka dia duduk diam seorang-seorang. Kenapa aku tak buat? Aku ada harta. Yang miskin tak apalah. Yang tak ada duit. Menitis mata dia. Sebab apa? Gagal melaksanakan satu ibadah. Ini tuan-tuan sampai tahap ini hebatlah. Hebat orang tu. Ada tak orang bila mengikuti imam solat subuh pagi tadi, imam dah tazkirah dalam rakaat pertama, rakaat kedua, cerita tentang bagaimana kaum-kaum yang terdahulu, Bani Israel dan sebagainya. Bayang tuan-tuan, kita pun menangis nitih mata. Bukan nitih mata sebab apa? Pertama, tak faham bahasa Arab satu. Yang keduanya, syahdunya bacaan itu menikam hati. Menyentuh hati ni. Menitih mata dia ketika semayang solat berjemaah itu. Hebat. Ni menitih mata ni, memang ada depan Tabuk. Mereka ni, tafidu minal dam'i, menitih air mata minal dam'i, hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tak ada apa aku nak sumbangkan kepada Allah. Apa yang boleh aku sumbangkan? Kalau dia offer untuk pergi sumbangan ni, ada pepatah Arab kata, man ya'ti fil ghaib, fi jaib ya'ti fil ghaib. Ini pepatah Arab, bukan hadis Nabi. Apa yang keluar pada poket dia, maka Allah akan datangkan daripada sumber-sumber yang pelik-pelik, ajaib padanya insya-Allah. Itu jaminan. Tapi nak keluar apa? Nak keluar apa? Duit tak ada. Baik. Dalam pada itu, tuan-tuan, ibu dan ayah, tentang pengorbanan harta, masa, itu yang pertama. Yang kedua, tentang perkara yang kita dapat dalam perang Tabuk ni. Ada 5 perkara yang dipanggil mukjizat dalam perang Tabuk. Baik. Sebelum tu, saya nak sebut perkara kedua ialah tentang ar-rijalu haulun nabi. Tentang sejarah orang yang disebut oleh Nabi, lelaki ataupun personality, individu yang tertentu yang Nabi sebut. Moral dalam fiqh sirah ni, apabila Nabi sebut ni, artinya orang tu mempunyai special, keistimewaan dia tersendiri. Boleh setuju ke? Katalah kita duduk dekat Masjid Sabirin ni, karya sini. Tetapi orang-orang tertentu, pimpinan jawatan kuasa sebut nama tu. Haji Ahmad mana Haji Ahmad? Contoh itu. Contoh ada nama Haji Ahmad sinilah. Puan Hajah tu mana Hajah tu? Kenapa sebut? Kemungkinan orang ni istimewa, ada peranan dia. Dia melibatkan dari sudut komunikasi dakwah, public relation, hubungan masyarakat. Dia ni penting. Oh, dia ni dulu bawa band jenazah ni. Urusan jenazah dia. Sekarang dia tak ada dah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan-kawan teringat dia. Dulu ni haji ni hebat. Hajar ni. Contohnya. Kalau itulah diingat oleh masyarakat atau pimpinan waktu itu hebat tak? Ketika dalam perang Tabuk, Nabi sebut nama-nama ni. Kita sebut dua orang lah masa kita terhad pada pagi ni. Dekat waktu syuruk lah. Antaranya Abu Zar Al-Ghifari. Nabi kata, Aina Abu Zarin? Mana Abu Zar? Abu Zar ni nama mana? Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ni dia pergi perang Tabuk. Yes, dalam 30,000 orang tadi, salah seorangnya Abu Zar Al-Ghifari. Daripada Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Abu Zar Al-Ghifari dia pergi. Tapi management time, masa dia keluar, dia tak pergi ikut grup. Dia dah siapkan prepare dia punya kelengkapannya untuk dan sebagainya. Kenderaan, bawa dengan bekalan-bekalan makanan dan bekalan yang diperlukan. Kalau musim panas dengan persiapan pakaian dan sebagainya. Kalau musim sejuk. Kerana Tabuk ni sejuk tuan. Dia punya kesejukan dia. Kalau panasnya 27 hingga mencapai 26 hingga 47 kepanasan. Degree kepanasan. Kalau sejuknya bawa kepada negatif 6 atau lebih sejuk lagi pada dia. Sekarang dipanggil bumi yang hijau. Tabuk sekarang. Maka buat persiapan. Dikatakan Abu Zar ni bila dalam perjalanan pergi ke Tabuk ni, pergi nak ikut kumpulan. Kendaraannya agak slow, perlahan. Maka dia berazam, dia kata takkan aku begini. Aku berharap kendaan aku ikut sama Rasulullah. Aku tinggal ke belakang. Maka hingga Abu Zar mengambil sikap dia, dia tinggalkan kendaan dia tu. Kendaan dia tu ditinggalkan untuk dia tu. Dia ambil semua peralatan tu, dibawa, dipikul pada badan dia. Berjalan seorang-seorang. Seorang-seorang gigih dia tu. Pergi sampai ke Tabuk. Sebelum sampai Tabuk, sahabat-sahabat ditanya oleh Rasulullah. Mana Abu Zar? Mereka tunggu. Sampai satu masa pemantau yang bahagian barisan luar daripada kem tentera di Tabuk tu, dia kata, nampak macam Abu Zar. Jalan seseorang tu, bawa barang tu. Jalan jauh tuan. Berapa hari tu? 700 km tuan. Jalan kaki. Bukan main. Maut-mautnya. Maka Nabi kata, kun Abu Zarin. Moga itu Abu Zar. Sebab Abu Zar ni seorang-seorang. Fiqh sirahnya yang kita ambil iktibar pengajaran ni, kadang-kadang ibadah ni, tak mesti buat beramai-ramai. Seorang-seorang. Nak mula tadarus Al-Quran, tunggu bulan Ramadan ke? Buat kumpulan-kumpulan ni. Betul lah, boleh. Cara WhatsApp. Tapi bila nak buat bila? Tunggu kumpulan lah. Nak buat kemulan. Tunggu pihak masjid atau surau sediakan. Panggil pembimbing kemulan. Boleh bawa zikir munajat sedap suaranya. Boleh panggil penceramah, boleh buat gelak-gelak. Contohnya begitu. Ada makan sebagainya. Macam kumpulan. Boleh ke? Boleh, tak masalah. Tapi buat seorang-seorang tu bila? Kerana melakukan ketaatan pada Allah ni, tak mesti cara beramai-ramai. Solat Jumaat ialah. Nak baca Quran, nak buat qiyamulan, nak buat amalan fardu sunat. Kalau ikut kumpulan ramai-ramai ni, bila nak buat? Agak sukar sebenarnya. Hingga Nabi kata, bila sampai Abu Zar, Nabi kata apa? Abu Zar, rahimah Abu Zarin. Moga rahmatlah ke atas Abu Zar. Yamshi wahidahu. Berjalan seorang-seorang. Wa yamutu wahdahu. Mati seorang-seorang. Wa yab'asuhu wahdahu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibangkitkan Abu Zar nanti seorang-seorang. Kita ingat cakap tu biasa je, sebenarnya ada makna. Tuan-tuan, Abu Zar ni dia orang Muhajirin. Orang Mekah berhijrah ke bumi Madinah. Sampai di Madinah, dia tak duduk dekat rumah orang yang walaupun orang bumi Madinah, orang Ansar offer, tawarkan dia di rumah untuk duduk. Kalau nak kahwin-kahwinlah bagi. Tapi dia sifat zuhudnya. Dia tidur kat masjid. Dia berehat kat masjid. Hidupnya dekat masjid Nabi SAW. Tuan-tuan, hebat Abu Zar, hebat. Bila dengar perang Tabuk, dia pergi keluar. Abu Zar ni, dia hidup panjang. Yes, panjang hidup dia. Dia hidup sampai zaman Sayyidina Osman bin Affan. Zaman Sayyidina Osman bin Affan ada berlaku krisis pergaduhan sesama umat Islam. Abu Zar tak mahu, dia kenal sahabat-sahabat ni bergaduh. Antara Osman dan pimpinan Muawiyah dan sebagainya. Sesama bergaduh. Abu Zar dia menjauhkan diri dia daripada pergaduhan itu. Semua dia kenal tu. Abu Zar bawa, katanya riwayatnya, bawa anak dia dan isteri dia.
Dia bawa anak isteri dia, maka dia dapati, kata dia, kalau aku mati nanti, kata Abu Zar lah mungkin, gitulah bunyi dia. Anja kalau abang mati anja, yang itulah. Kau kapankan, mandikan jenazah abang nanti, kapankan tu nanti letak jenazah tepi jalan. Oh begitu Abu Zar sebut. Ya. Bila tiba masanya meninggal dia. Abu Zar ni. Meninggal, dimandikannya, dikapankan, letak jenazah tepi jalan yang dijangka ramai orang lalu lalang. Kebetulan dikatakan ada rombongan daripada Kufah. Nak balik ke Kufah, dekat selatan Baghdad, Iraq. Mereka jumpa jenazah tepi jalan. Mereka kata jenazah siapa ni? Bawa jenazah tu, bawa balik sampai Kufah. Kampung di Kufah bagi tahu, tuan, Ali orang di Kufah. Kenal tak siapa ni? Orang muda memang tak kenal. Tapi ada orang-orang lama. Syuyukh, masyayikh yang umur dah tua-tua dia kenal. Siapa dia? Salah seorangnya ialah Abdullah bin Mas'ud, minta maaf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud bila wafat Nabi dia pergi ke Kufah. Jadi pengikut Kufah, mazhab al-Kufah banyak ikut kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud waktu dah tua waktu tu dia tengok, buka jenazah. Ini ni dia kata ni Abu Zar ni. Abu Zar Ghifari tuan, ibu semua penduduk Kufah. Ini Abu Zar sahabat Nabi. Dia wafat. Ketika itu mengalirlah air mata Abdullah Mas'ud. Teringat balik kata Nabi dulu. Nabi kata, Rahimah Abu Zarin, rahmatlah Abu Zar. Yamshi wahidahu. Jalan seseorang lempuan Tabuk. Ke arah Tabuk. Wa yamutu wahdahu. Mati seorang. Wa yab'asahu wahdahu. Dan dibangkitkan seseorang. Sebab dia tak ada pengikut. Dia tak ada mazhab Abu Zar, tak ada. Pengikut tak ramai. Kata Ali karamallahu wajhah, kalaulah dibangkitkan umur panjang Abu Zar ni, pengikut dia ramai sebab dia hampir dengan Rasulullah. Dia mungkin best among the best. Sahabat yang paling baik, paling hebat. Duduk sama Nabi, Nabi sebut dengan dia. Pasal dia. Tuan-tuan, iktibar itulah yang kita dapat bahawa sungguhnya hebat Abu Zar yang Rasulullah sebut nama dia. Kita pun sebut begitulah tuan, ibu dan ayah. Kalau hidup kita yang masih ada ni, bila orang sebut dengan kebaikan dia, orang kata dalam pepatah Melayu kata apa? Harimau mati tinggalkan belang. Manusia mati tinggalkan jasa dan bakti. Jangan kerana kita duduk bersama ni, kita buat hal-hal sendiri, tak boleh. Kita ada baik hubungan dengan masyarakat kita. Bakti, curahkan. Berdasarkan kepada reach ataupun stage umur masing-masing. Tak tua takkan nak boleh nak buat apa-apa dah. Tapi khidmat bakti, pandangan, cadangan, khidmat yang boleh disalurkan insya-Allah. Baik. Yang kedua Abu Qusamah. Abu Qusamah ni sama juga. Dia pergi keluar lewat. Dia ada dua orang isteri. Abu Qusamah ni orang kaya. Dia lewat keluar daripada perang pergi daripada Madinah. Dan dia ni antara orang yang ketika dia tengah duduk dekat rumah dia tu dengan isteri dia dengan makanan lazat. Musim panas tapi mereka renjiskan dengan air jadi sejuk rumah dia tu. Dia terfikir, mahaza asabani, apa benda aku ni? Apa barang aku ni? Aku seronok, lazat duduk, senang, lenang, lepak, begitu enak dekat Madinah ni. Sedangkan Rasulullah jalan jauh, usia Nabi 60-an, tua Nabi berjalan jauh. Aku sanggup buat begitu, sedangkan Rasulullah dalam keadaan penderitaan dan sahabat-sahabat lain sama juga. Maka Abu Qusamah lantas segerakan buat persiapan, pergi nak kejar rombongan tu. Sampai satu kawasan, jumpa dengan Umair Al-Wahbi Al-Jumahi. Rupanya ada grup, satu sekumpulan lagi, seorang sahabat Nabi, nama Umair. Umair ni lambat juga. Dia kata Umair, dia kerana kau pun lambat, kita join lah. Join. Sama, ikut serta. Sampai nak ke Tabuk, tiba-tiba berhenti Abu Qusamah. Dia kata, apa pasal ni? Aku berhentilah. Sekarang ni aku lewat. Aku lewat ni biar aku seorang lah aku lewat. Bila kau masuk dengan aku nanti, Rasulullah nampak, kamu juga lewat. Sedangkan kamu lebih awal dari aku. Sekarang wahai sahabat, kau pergilah dulu, biarlah aku pergi lewat. Untuk menandakan bahawa aku bimbang nanti terpalit kesalahan aku kepada kamu, wahai sahabat. Dia pun masuk. Masuk Umair, Abu Qusamah lewat. Abu Qusamah
Nabi tanya, aina Abu Qusamah? Bila tengok itu Abu Qusamah, kun Abu Qusamah. Bila Abu Qusamah sampai depan Nabi SAW, diceritalah tentang apa yang berlaku. Rahimah Abu Qusamah, moga rahmat Nabi. Orang yang sanggup meninggalkan kemewahan dan dapat bersama dengan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, itu tentang iktibar yang pertama dan kisah yang kita lihat berkait dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang kedua, tuan-tuan, tentang iktibar mukjizat. Iktibar ni mukjizat ada 5. Saya nak sebut satu je. Dalam Al-Quran Al-Karim surah An-Naml. Surah An-Naml. Dalam surah An-Naml ni nak ceritanya surah An-Naml ayat yang menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ayat yang ke-65 tu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah wa ma yash'urun ayyana yub'atsun. Katakanlah bahawa tiada yang mengetahui perkara yang di langit dan bumi melainkan Allah. Muka surat 383 ayat 65 tu. Siapa pun tak tahu perkara gaib atas langit dan bumi kecuali Allah yang bagikan tunjuk. Dalam perkara mukjizat dalam perang Tabuk ni, Nabi hilang unta dia. Ayat turun ni cerita bila unta Nabi sebut. Sahabat-sahabat nampak unta Nabi. Unta tak balik-balik. Ada berlaku angin yang kuat dalam perang Tabuk ni. Ada 5 saya sebut mukjizat tu. Maka sesungguhnya unta hilang. Nabi tanya sahabat. Sahabat pun cari-cari, tanya seorang lelaki. Orang lelaki ni orang tua situlah. Tapi orang tua ni, orang lelaki ni dia orang munafik. Dia katakan orang munafik. Namanya Zaid namanya Zaid al-Lisat. Zaid al-Lisat ni dia rahib dulu Yahudi. Kemudian dia masuk Islam pura-pura. Dan dia masuk pergi perang Tabuk ni, dia nak tengok, nak cek. Nak tengok apa kesalahan Nabi SAW. Dia kata apa? Hang tanya pada aku lah. Dia tak cakap Kedah lah. Dia kata, kamu tanya pada aku? Tanya pada Muhammad lah. Kan dia kata dapat wahyu lah apa semua ni bagainya. Takkan unta dia hilang pun tanya aku? Takkan dia boleh jawab je. Cakap begini, cakap bukan betul-betul. Cakap nak main edit-edit sebenarnya. Tuan-tuan, apa berlaku tuan? Allah turun ayat ni. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh. Nabi tak tahu melainkan Allah turunkan wahyu. Lepas tu Allah turunkan wahyu pada Nabi. Nabi kata, unta tu ada dekat celah-celah bukit tu. Unta Nabi ni bila angin kuat, dia bergerak. Talinya terikat pada pokok. Jumpa tak? Jumpa pada ketika itu. Ini antara mukjizat lah yang berlaku kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekadar itulah. Ada 2 iktibar tentang pertama pengorbanan dan juga masa. Yang kedua, iktibar yang kedua berkaitan tentang mukjizat. Moga kita faham dan mengerti tentang hal peristiwa perang Tabuk ni. Di akhir peristiwa perang Tabuk ni, kemenangan parti Islam. Bila tentera Rom pun melarikan diri pada medan perang, Nabi tunggu 20 hari dekat perang Tabuk, dekat Tabuk. Tentera Rom tak sampai. Tentera Islam kembali balik ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah itulah Nabi dapat maklum ada beberapa orang yang mereka ini mengaku tak pergi perang. Bukan tak pergi perang apa, sengaja tak pergi. Atas alasan kata dulu pernah pergi perang. Takkan sekali tak pergi ada masalah. Siapa dia? Ada 3 orang tu. Siapa dia? Ayat 117 surah Taubah. 3 orang tu siapa dia? Wa ala salasati tu. 3 orang tu siapa dia? Iaitu Ka'ab bin Malik, sastrawan negara yang masuk Islam. Dia rasa bersalah tak pergi perang. Dia kata dulu aku pergi perang dah, sekarang nak pergi juga. Takkan sekali pun dah kena. Termasuk begitulah. Yang kedua ialah Hilal bin Umayyah, orang tua. Dia tak pergi perang, musim panas. Kawan-kawan saudara mara dia datang ziarah dia. Sebab dia orang tua, kunjung ziarah. Yang ketiga ialah Murarah bin Rabi'. 3 orang ni, mereka minta taubat kepada Allah Ta'ala. Bila Nabi sampai di Madinah, hingga Allah terima taubat mereka. Tapi sementara nak terima taubat tu, orang yang bersalah ni Allah letakkan rasa dirinya dayqan, sempit dada. Bumi yang luas dirasa macam sempit. Sebab tu kesimpulannya, siapa yang berdosa
Allah jadikan dunia yang luas ni sesempit. Ini bahayanya lah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita berakhir kuliah pada subuh pagi ni, 2014 ada seorang cikgu. Cikgu ni umur 32 tahun. Dia mendakwa. Dia ni antara orang yang telah disenaraikan 5 orang gadis, 5 orang perempuan yang disihirkan oleh seorang lelaki. Hukum mahkamah syariah dekat Tabuk, siapa yang beramal sihir, santet, pengasih apa semua, tangkap, bunuh. Kalau dapat seperti kesalahan, tangkap, bunuh. 4 orang berjaya disihirkan dan sebagainya. Kecuali seorang cikgu perempuan umur 32 tahun, ada 3 orang anak. Dia mengajar kat sekolah kat Tabuk. Bila orang tanya, apa yang cikgu amalkan cikgu? Dia kata, aku tak ada amal apa, melainkan satu amalan doa yang Nabi ajarkan. Apa doa dia? Nabi pernah, Sayyidatina Khawlah radhiyallahu anha pernah mengajar, bahkan dalam hadis ini diwakilkan Imam Tirmizi, itu dia amal satu doa, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca doa itu ketika mana nak keluar, nak berjalan, niat pergi satu tempat, maka Allah berlindungkan dirinya kepada Allah SWT. Aku berlindung, a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung daripada segala kejahatan dengan segala perintah kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Min syarri ma khalaq, daripada syarri ma, apa yang datang keburukan, al-khalaq, yang dijadikan ataupun diciptakan itu. Jadi untuk itu tuan, ibu dan ayah, mari sama-sama saya kita amalkan doa itu. Saya baca, tuan-tuan, ibu dan ayah, para pendengar sekalian, untuk kita ikut sekali insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Ulang sekali lagi. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Itu doa dia. Dalam surat pun ada A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Sekurang-kurangnya kata cikgu tu baca 3 kali, dia amalkan. Minta lindung kepada Allah Taala. Ada ayat-ayat lain pun ada, tapi doa tu dia amalkan. Nak berjalan, nak apa, pilih jalan. Sebab apa, dunia sekarang memang ada dunia yang perdukunan, bomoh dan sebagainya. Sihir-menyihir, pisahkan suami isteri. Dia goda isi orang pula. Ada hukum sekarang ni baru kes goda isi orang pula. Itu antaranya. Jadi insya-Allah itulah sekadarnya yang boleh kita amalkan. Tadi 7.25 masuk waktu isyraq. Waktu syuruk, bolehlah semayang isyraq sebentar lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ma jahilna rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami, ada masa yang sempat mereka yang hadir dalam kuliah ini, ya Allah, Kau berkatilah ibu dan ayah mereka yang berusia di kalangan kami, ya Allah. Kau rahmatilah umurnya, ya Allah. Kau berikanlah kesihatan dan kebaikan padanya, ya Allah. Begitu juga pada kami, ya Allah, yang hadir pada pagi ini. Kami mohon Kau jadikanlah sebagaimana imam baca selepas sembahyang tadi. Allahumma barik lana fi Rajabin fi syahri Rajab. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab ini dan bulan Syakban. Dan moga Engkau berikanlah peluang pada kami tahun ini untuk menjadi tetamu-Mu pada bulan Ramadan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tunaikan hajat kami pada yang sakit, Engkau sembuhkan, ya Allah. Setelah kami berusaha dan bertawakal pada-Mu, ya Allah. Sekiranya kami menghadapi masalah dan ujian, ya Allah, kami serah pada-Mu setelah kami memohon untuk mengusahakan sesuatu yang baik dalam dunia ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, taqabbalallahu minkum.